Aku tak suka. Aku kalau buat live, aku buat live, aku takkan invite orang. Kalau nak dia naik, aku takkan tolak orang nak naik. Tapi kalau menyalak-nyalak macam anjing kurap bawah tu, kau je pasal. Kan? Nak naik atas, aku tak milih orang. Nak request, kan? Takkanlah jadi doktor, jadi profesor, tak kerti nak request. Bawan, nak celas sikit Bawan. Ni saya lebih gemar begini ya. Sebab dalam saya punya pemikiran saya lah, politik ni, pandangan saya, sepatutnya bila dah berakhir PRU, dah berakhir PRN, tibalah masanya masing-masing membuat kerja, membuat tugas. Kerana di sinilah tempohnya rakyat nak menilai bagaimana masing-masing sebelum tu berkempen, memperagakan manifesto, cuba meyakinkan rakyat, berkempen sana sini. Tetapi bagi saya, kalau mereka ni masih lagi berterus-terusan tidak move on, masih lagi berpolitik secara berlebihan, ianya tak lebih daripada untuk mengalih tumpuan rakyat, daripada fokus kepada pencapaian mereka, mungkin pencapaian 100 hari dan sebagainya. Saya tak pasti ini dah masuk hari yang keberapa selepas PRN. Tapi beginilah Bawan, saya berpegang kepada dalil fastabiqul khairat. Maksudnya berlumba-lumbalah untuk melakukan kebajikan. Dan ini kalau diaplikasikan kepada parti-parti politik yang masing-masing telah berjaya, ya. Saya tidak mahu melihat dari segi sudut negatif. Saya mahu melihat dari segi sudut positif. Sebenarnya sama ada Waimah parti pembangkang ke, parti kerajaan ke, kerajaan perpaduan ke, kerajaan Perikatan Nasional ke, PAS ke, UMNO ke, semua sekali lah pemain-pemain politik ni, saya melihat kepada win-win situation. Tidak ada yang menang, malahan tidak ada yang kalah, malahan semuanya pemenang. Kenapa saya cakap semuanya pemenang? Sebab apabila semuanya memikirkan bermindakan pemenang, maksudnya mereka ni berpusu-pusu untuk menambah baik, menambah nilai kepada parti masing-masing setelah berakhirnya pertandingan. Kerana mereka ini adalah pasukan yang menang. Mana mungkin mereka ini pasukannya semuanya menang, mahu melihat kekalahan. Sebab rakyat akan menilai. Contohnya di Kedah. Apa yang berlaku di Kedah setelah beberapa hari ataupun beberapa bulan tamatnya PRN? Apakah perkembangan terkini berkenaan perkara yang kita kempenkan sebelum ini? Contohnya berkenaan dengan air di Kedah, berkenaan dengan alam sekitar, hutan-hutan di Kedah, penguatkuasaan, REE dan sebagainya. Apa yang sedang berlaku? Yang pada awal saya cakap tadi, sekarang ni banjir di Kedah. Apakah tindakan ini yang rakyat mahu tengok? Pertontonkanlah ini. Apakah tindakan kamu? Apakah langkah-langkah kamu? Apakah usaha-usaha kamu nak meringankan beban rakyat? Suka tak suka, kita kena berhadapan dengan realiti. Rakyat mahu menilai. Bagi saya, bencana alam ini akan sampai ke semua negeri-negeri. Kita bukannya mahu bersikap menunding jari, tetapi kita nak melihat apakah tindakan dan performance kerajaan yang telah diamanahkan. Kalaulah semua parti-parti politik ni, semualah kerajaan-kerajaan negeri ini berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan, berlumba-lumba untuk menaikkan KDNK mereka, berlumba-lumba untuk membuat inovasi, berlumba-lumba menyediakan peluang pekerjaan, akhirnya perubahan itu menguntungkan rakyat. Berbanding daripada mereka mengadu domba, mencarut, memaki hamun, mengintip-ngintip, menyebarkan keaiban, memfitnah. Ini merugikan rakyat. Malahan apabila mereka melahirkan cyber trooper, pengomen-pengomen yang mencaci maki dekat bawah ni, apa faedah yang kita dapat? Tak ada faedah. Malahan doanya mereka ni diberi hidayah. Aku tak adalah nak mengutip pahala kepada orang yang mengutuk aku ni, aku tak nak. Biarlah pahala ni aku dapat atas usaha aku sendiri. Bukannya pahala atas kutukan caci maki pada orang-orang kat bawah ni. Aku tak nak. Sebab aku boleh usaha sendiri untuk kutip pahala-pahala tu, sebab aku yang nak masuk syurga. Aku tak nak on the way ke neraka. Janganlah sampai kepada kamu bermain politik ini. Sebab politik ni bagi aku ialah real politik. Bukannya politik permainan. Walaupun kita tahu yang mana dunia ni merupakan satu padang, satu lapangan ujian. Ada yang menyatakan bahawa dunia ni hanyalah permainan. Kerana yang sebenarnya nanti adalah akhirat, alam kubur. Takkanlah ini yang kamu semua nak bawa masuk ke alam kubur nanti. Kubur masing-masing, tak ada siapa nak selamatkan kamu. Tetapi kalau dah dalam dunia ni, di dalam ruang TikTok ni, kamu memilih untuk on the way ke neraka, apa lagi yang kami boleh bantu? Kami hanya boleh bantu mengingatkan saja. Tapi kami tak bantu untuk melahirkan keputusan, sebab kamu yang decide. Kami hanya mampu memberi pencerahan saja. Berkenaan dengan kita kena taat kepada pemimpin. Suka tak suka, kita kena taat selagi mana pemimpin itu tidak menyuruh kita melakukan perkara maksiat.
Kena, sebab ini hukum Allah. Allah yang suruh. Disampaikan oleh Nabi. Kena ingat tu. Suka ataupun tak suka. Walaupun kamu tak suka PMX, tetapi PMX itu pemimpin kita. Walaupun Ari tak suka Sanusi, tapi Sanusi itu adalah Menteri Besar Kedah. Selagi mana Sanusi tidak mengajak Ari melakukan perkara mungkar, Ari kena taat. Perancangan-perancangan kerajaan negeri dan sebagainya kena ikut. Bukannya mensabotaj. Yang ini tidak, kamu siang malam mensabotaj. Menyebarkan kebencian, menyebar fitnah. Akhirnya apa yang akan jadi? Akhirnya kamu mengumpul saham-saham dosa, akhirnya kamu on the way ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih Abang Wan. Okey Fitri, sebelum saya nak end. Fitri masih ada situ? Tak ada. Emma? Ada banyak Abang Wan, cuma setuju dengan Adam tadi. Mak Adam. Maksudnya, betul, kalau boleh kita tak nak lah orang nak, kita ni, pertama sekali kenapa kena sayang diri kita. Sebab tu yang pertama nak sayang diri ni, kita kena jagalah diri. Sebab kadang-kadang benda yang tak baik, kenapa kita dituntut untuk mendoakan yang baik. Walaupun orang itu sedang berbuat maksiat, kita kena doakan dia. Sebab mungkin dia tak tahu. Kenapa kita kena doa yang baik? Supaya kita dapat balik doa yang baik. Dan kalau sentiasa kita mendoakan benda yang buruk kepada orang lain, dan benda yang buruk tu yang datang kat kita. Kadang-kadang dalam kita tak sedar. Cuba kita muhasabah. Kenapa Allah tak bagi apa yang aku nak? Kenapa doa aku Allah tak jawab? Dan sebenarnya apa yang kita terima pada hari ini pun, mungkin bukan kerana doa kita, tapi doa orang yang kita tak tahu. Kerana apa? Kerana kebaikan yang kita buat. Jadi, pasal Bikul Khairat tadi, teruskanlah. Teruskan kita sama-sama dalam dunia kita. Kita teruskan berbuat baik. Biarlah orang nak macam mana. Akhirnya, kebaikan juga, kebenaran juga yang akan menang. Itu je. Okey. Abang Wan, saya nak minta izin tutup sempena hari ini saya bercakap lemah lembut bersempena dengan Maulid Rasul. Doanya saya kekal lah untuk menyampaikan tazkirah kerana ialah umur dah senja-senja ni, naklah mengutip pahala berberanding dengan kita nak mengumpul dosa, kita tak nak on the way ke neraka. Okey, saya bacakan dua petikan hadis daripada Sahih Muslim. Hadis nombor 1802 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada amirku berarti dia taat kepadaku. Siapa yang durhaka kepada pejabat yang ku angkat berarti dia durhaka kepadaku. Hadis 1803 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anda wajib patuh dan setia, baik dalam keadaan susah maupun senang, disukai atau dibenci, dan biarpun merugikan kepentinganmu. Terima kasih. Okey, terima kasih Adam. Fitri ada lagi? Fitri memang tak ada dah tu. Okey, terima kasih banyak. Dengan naik kotak, saya nak tutup yang lama. Kalau ada, kalau silap yang Okey. Allah yang Okey. Terima kasih. Okey. Terima kasih yang naik kotak, terima kasih yang saya memang tak akan naikkan orang secara paksa ya. Saya kalau siapa nak naik, dia akan request, saya akan naikkan. Saya tak akan cari-cari orang di bawah, kerana bagi saya kalau kita paksa dia naik tak ikhlas. Kalau dia naik tu maknanya dia dah bersedia, dia ikhlas untuk naik. Tapi kalau kita tarik di atas seolah kita nak paksa dia, saya tak maulah. Nanti kalau dia cakap bukan-bukan, salah kita juga. Sebab kita yang naikkan dia, kita paksa dia. Sebab tu saya tak mahu terlibat. Nak dia naik atas. Sekarang tak boleh naik dah ni kan, ada seorang minta naik tu. Saya nak tutup baru nak naik. Jadi sekarang ni saya nak tutup. Saya tak akan naikkan dah. Ya. Mungkin sengaja nak naik kot. Dan dia dengar aku nak tutup, dia nak naik dah kan. Tapi aku akan tutup jugalah. Dah lama dah. Ya. Jadi kesimpulannya sempena dengan Maulid Rasul ini, akhlak sebaik-baik akhlak itu adalah Nabi lah. Nabi adalah sebaik-baik akhlak, dan bagi terutamanya lah orang yang nak perjuangkan Islam ni, sepatutnya dia lah yang pertama sekali menunjukkan contoh bahawa dia mengikuti akhlak Nabi. Ya? Tapi malangnya ada yang mulutnya tak kering daripada selawat atas Nabi, tetapi dalam tengah-tengah selawat itu dia bercerita tentang benda yang bertentangan dengan Islam. Ya, dia buat fitnah. Kita tahulah tempat hari dah ni. Ya, ustaz yang selalu tak henti selawat, tapi
Dia buat fitnah, dah berkali-kali fitnah itu diulang. Ya? Dia kata kat Pulau Pinang, masjid dah jadi tokong, daripada dia juga. Dia juga kata, yang nak jatuhkan Kedah ini adalah musuh-musuh Islam, daripada mulut dia. Dan walaupun banyak mana pun selawat kita, yang kita amalkan, tetapi kalau fitnah yang kita jaga, maka rugilah. Kan, rugilah. Kerana bukan itu akhlak Nabi. Nabi ni pertama sekali dia akan bersangka baik dengan orang. Dengan bukan Islam pun, Nabi akan bekerjasama kalau orang tu baik dengan dia. Nabi pernah menjadikan padri sebagai orang yang menunjuk jalan dia. Dia gunakan khidmat seorang Yahudi. Bukan padri, Yahudi. Untuk menunjuk jalan. Dia gunakan kepakaran tu, walaupun dia bukan Islam. Dan Nabi juga adalah orang yang menghormati perjanjian. Walaupun perjanjian itu bukan perjanjian dengan kumpulan yang beragama Islam. Seperti mana Emma sebut tadi, perjanjian Hudaibiyah. Ya, Hudaibiyah itu perjanjian bersama dengan kaum kafir Mekah. Walaupun dia bukan Islam, tapi bila dah buat perjanjian, kena taat pada perjanjian itu. Walaupun sahabat-sahabat tidak setuju. Kerana dalam perjanjian itu seolah-olah ada ruginya di pihak Islam. Tapi Nabi lebih tahu. Dan Nabi kata ini perjanjian dan kita sebaik mungkin kita bertimbang rasa dalam perjanjian. Sebab itu yang bila orang kafir kata, saya tak mahu ada Muhammad Rasulullah, buang dalam tu. Muhammad Rasulullah. Maka Nabi kata buang. Sebab apa? Nak buat perjanjian itu. Nak sana perjanjian itu dengan baik. Dan Nabi patuh kepada perjanjian dengan yang bukan Islam. Ini yang cuba Datuk Seri Anwar Ibrahim bawa dalam pentadbiran. Sebab itu bila ada MA63 contoh. MA63 itu satu perjanjian mulai tahun 63. Tidak ada satu Perdana Menteri pun yang nak buat. Semua sebut aja. Buat perjanjian tapi seorang Perdana Menteri pun tak nak buat. Mungkin perjanjian itu. Dan benda ni ditunaikan di zaman Anwar Ibrahim. Walaupun tak ada keuntungan sangat pada dia. Apa untung dia? Kalau dia tunaikan pun tak ada keuntungan. Bahkan dia rugi sikit. Pasal apa? Peruntukan yang dikawal oleh pusat, diserahkan balik kepada Sabah dan Sarawak. Mana kalau ikutkan rugi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, peruntukan yang dikawal oleh pusat, diserahkan kepada Sabah dan Sarawak. Tapi sebab perjanjian tu, MA63 itu satu perjanjian. Dan Anwar menunaikan. Sebab bagi Anwar, apa gunanya kita sebut Madani, tentang Islam, nak naikkan martabat Islam, tapi kita mungkir perjanjian. Jadi inilah yang orang kata kadang apa yang Anwar buat. Tapi benda ni hati bila dah digelap. Kan? Allah tutup mata hati kita, tutup penglihatan kita, pekakkan telinga kita. Tak nampak apa kebaikan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim telah buat. Kita tak kata dia sempurna. Dan kita mengharapkan Perdana Menteri bukan Perdana Menteri yang sempurna. Kita bukan nak Perdana Menteri yang maksum. Takkan dapat Perdana Menteri yang maksum. Mana boleh kita dapat Perdana Menteri malaikat dan juga para Nabi jadi Perdana Menteri kita. Kita nak Perdana Menteri yang lebih baik daripada yang sebelum itu. Dapat yang lebih baik, Alhamdulillah. Dan kita pertahankan yang lebih baik itu. Kemungkinan akan datang akan ada yang lebih baik. Bukannya Anwar ada penutup segala-galanya. Cuma Anwar Tuhan bagi pinjam. Dalam keadaan dia dalam keadaan dia ambil alih negara, dalam keadaan negara ada masalah. Dan sekarang ini ibarat dia masuk satu rumah, yang rumah itu banyak masalah. Dan dia tengah repair rumah itu. Bila dia repair, dia takkan boleh repair serentak semua okey. Dia akan repair benda yang penting dulu. Macam kita masuk rumah yang dah rosak. Takkan kita boleh masuk semua kerosakan rumah tu kita boleh buat serentak. Tak boleh. Kita kan utamakan mana yang lebih utama. Contohnya macam bilik air tersumbat. Okey, repair bilik air dulu. Siling, pagar ke dalam bilik dah kopak. Betul yang itu dulu. Maknanya kita akan buat mengikut keutamaan. Dan inilah yang Anwar buat. Kan? Inilah yang Anwar buat sekarang ini. Dan kita bagi masa dekat dia, tak sampai setahun, baru 9 bulan, 10 bulan. Kan? Itu pun dah banyak dah kita nampak kebaikan dia, kan, kelebihan dia berbanding dengan dulu, macam mana inflasi dan sebagainya. Ada yang petikai tentang mata wang. Mata wang ni waktu dia turun, kau cerita, waktu dia naik banyak bulan, betul, kau tak cerita. Dan mana-mana negara pun, mata wang sekarang kalau tengok hari ni, semua negara masalah mata wang. Tapi sebab kau nak sasar kepada Anwar, kau tak ada benda lain yang kau nak cari kesalahan dia, maka Ari, kau cakap siapa Ari? Aku nampak mic tutup tapi kau cakap. Kau cakap seorang tadi. Sebab tangan dia macam sotong aku tengok kan. Ari biasalah dia kan. Jadi itulah yang saya masukkan, bahawa saya sendiri pun tak kata sempurna semua. Ada beberapa yang perlu diperbaiki. Tapi dalam masa 10 bulan, kalau nak banding kelemahan dengan kebaikan tu lebih banyak berbanding dengan kelemahan. Bayangkanlah kalau dah tempat buang air anak kita di sekolah pun Perdana Menteri ambil tahu.
Yang kadang-kadang pengetua, guru besar pun kadang tak tergamak nak masuk tandas anak-anak kita. Tapi Perdana Menteri sanggup ambil tahu. Jadi kita nak pemimpin yang macam mana lagi. Kalau tempat itu pun dia ambil berat, apatah lagi benda-benda yang lain. Cuma bagi dia, kalau boleh, dia tak nak bebankan generasi akan datang dengan hutang. Sebab tu dia kata 1.5 trilion itu cukup. Dia tak nak tambah dah. Kalau dia nak popular, boleh saja. Dia berhutang dan dia bagi kepada rakyat. Dan dia popular. Tetapi yang menanggungnya nanti adalah anak cucu cicit yang akan datang. Sama juga KBSP. Kalau dia nak popular, boleh saja. Ramai orang menuntut KBSP. Dia bagi keluarkan KBSP. Kan? Dan nama dia popular. Tapi dia fikir pula, ini untuk masa depan rakyat dia. Dia dah 4 kali dah keluar KBSP. Berapa sangat baki yang tinggal. Kalau dia tua, so apa yang jadi? Aku Perdana Menteri. Aku ahli parlimen. Bila aku dah tua, besok aku ada pencen. Aku tidak ada masalah. Tetapi rakyat macam mana? Rakyat macam mana? Kan? Yang berpencen, berapa sangat pencen yang dia ada? Yang keluar KBSP tu, apa lagi yang ditinggal? Bagi Perdana Menteri boleh lah macam Muhyiddin. Dia tak kisah. Korek lah KBSP banyak mana pun. Tapi Muhyiddin bagi tak anak dia keluar KBSP kalau anak dia bekerja. Dia takkan bagi. Tapi dia suruh rakyat keluar. Sebab apa? Dia dah tua besok, dia tak ada masalah. Dia ada pencen dia. Rakyat macam mana? Itulah harapan rakyat nak bergantung di waktu tua. Sebab itu Anwar tak bagi. Dia tak bagi. Kalau dia nak popular, dia boleh je ikut kehendak rakyat. Dan orang akan angkat dia. Macam mana orang angkat Abah dulu. Ya, bagi KBSP, maka orang puji dia. Kan? Jadi Anwar ni bukan pemimpin yang populis, yang nak cari populis, tetapi pemimpin yang mikir jauh ke depan. Pasal dia tahu dia pun bukan orang muda. Dia dah 70 lebih. Walaupun kita tengok dia bekerja ni, seolah-olah kalah kita. Kita sendiri pun tak mampu nak bekerja macam dia. Macam dia pergi kat New York satu hari sampai 11 program. Menteri luar sebut, 11 program. Menteri luar pun kata tak larat dia nak ikut. Dia nak ikut kan tugas dia hanya untuk persidangan Ungar je. Persidangan PBB saja ikut tugas dia. Tapi bila dia pergi ke situ, dia tahu dia guna duit rakyat pergi ke situ, maka dia nak bagi berbaloi dalam banyak hari dia berada di situ, dia jumpa pelabur, dia jumpa Perdana Menteri, dia jumpa Perdana Menteri. Dia semua bincang tentang bagaimana nak suap nasi kat mulut rakyat Malaysia. Kemana dia pergi luar negara, hari-hari dia bekerja, dia hanya fikir satu je. Aku nak suap nasi dekat mulut rakyat Malaysia. Bukan untuk diri dia, bukan untuk keluarga dia, untuk kita semua ni. Walaupun hari-hari orang serang dia, dia buat apa pun, orang akan kata macam-macam dekat dia. Dia pergi bersama dengan anak muda dia dalam program KFC, orang kata macam-macam. Dia naikkan member masjid pun, orang kata dia macam-macam. Dia mengislamkan orang dekat Amerika, orang sebut macam-macam, orang kata dia macam-macam juga. Kita berapa orang dah yang kita Islamkan? Ya, ulama-ulama pimpin PAS, tanya diri sendiri, berapa orang yang kau Islamkan? Yang kau duk hina Perdana Menteri yang ada. Ya. Dan dia salah satunya Perdana Menteri yang tunjukkan bahawa dia bukan saja tokoh pemimpin negara dari segi ekonomi dan sebagainya, tetapi dia juga model kepada pemimpin Islam. Kau suruh buat apa pun dia boleh buat sebagai seorang Muslim. Kau suruh jadi imam sembahyang, dia boleh buat. Kau suruh dia baca doa, dia boleh buat. Kau suruh dia berselawat, dia boleh buat program selawat. Kau suruh dia baca Quran, dia boleh buat. Suruh baca khutbah, dia boleh buat. Dan dia boleh juga mengimamkan jenazah. Ya, seperti almarhum Salahuddin Ayub, anggota kabinet dia sendiri. Dia sebagai Perdana Menteri, dia menghargai Salahuddin Ayub dan dia mengimamkan sendiri jenazah Salahuddin Ayub yang tidak pernah dibuat oleh mana-mana Perdana Menteri sebelum ini sampai ke tahap itu. Ya, jadi cukup sampai sini. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Terima kasih banyak Ari, ya. Dan juga Fitri pun dia tertidur lah tu, terlelap lah tu. Ya. Terima kasih banyak dan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang bagi gift ya pada kami dalam petak ni. Jangan lupa yang ramai ni follow Fitri. Fitri nak buat live tak lama lagi. Ari yang juga buat live selalu. Di waktu dini hari dia selalu buat live ni, hari ni. Follow ramai-ramai supaya kita boleh banyakkan perkongsian ya sesama kita. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.